Assalamualaikum. Alright. Aboy. Okay, kita nak masak sambal tumis. Itulah tadi petang tak sempat. Jadinya sekarang lah. Okay, kejap Kita seorang-seorang je kat dapat. Maksudnya kita seorang je masak ni. Tak ada pun orang lain. Budak-budak semua tengok TV. Betul kak. Alright. Macam biasalah. Kita panaskan. Kejap kita letak. Tak penat ke terus panas? Kau panas, ke panas? Tak dapat. Kenapa bila mereka panas? Kau nak jadi panas? Tak boleh ke kau jadi air yang sama tu akhirnya kau penat. Aku buat sana sebab aku nak tolong kau. Kau nak aku. Okay, tadi kan petang sebelum maghrib lah, dalam pukul 6 kita dah siap buat teh minyak. Dah buat siap-siap teh minyak. Teh minyak. Okay, teh minyak ni cara dia, santan kita masak atas api yang kecil. So masak atas api yang kecil sampai dia macam ni lah. Dia jadi pecah. Dia jadi macam ni. Ni dah sejuk ni. Okay. Seperti biasa. Mana tutup blender? Alright. Seperti biasalah. Bahan-bahan yang diperlukan buat sambal tumis macam biasa je. Kejap kita panaskan dulu kuali. Sebab ni lambat dah panas kuali ni. Dengar tak? Okay, feel free to share lah pada siapa yang sudi nak share. Feel free to share sebab ini antara favourite lauk yang arwah mak kita masak. Sikit Syah, okay. Macam biasalah, kita perlukan bawang besar, halia, kunyit, bawang putih dan belacan. Okay, kita blend. Pisau. Okay, sekejap Kenapa Roda? Mak, Dia pun sama. Okey lah. Ambil telefon ni kita dulu. mak pun macam ni. Kalau tak macam ni, kau tak defend kau macam mana? Kalau bila aku tak defend kau. Sudi-sudikanlah share. Lebih ramai dapat manfaat. Kan boleh tahu resepi. Sekejap tengah memotong kecil-kecil bawang tadi tu. Sambil-sambil azan tu kita rehat jap. Kecil sikit TV. TV kecil sikit. TV kecil azan. Kenapa kita masak juga sambal tumis ni, walaupun tadi dah ada lauk kuih tiaw goreng, sebab kuih tiaw goreng dah habis. Kuih tiaw goreng dah habis lama dah, sadaqallah. So malam kenalah masak kan. Lahan. Dah. Takkan bilik.
Okay. Kita guna belacan biasa kan kalau buat sambal tumis. Kita guna belacan memang lebih sikit sebab abah kita suka. Abah kita suka belacan. Nanti jadilah macam dalam cerita Piramli tu. Kau dah tahu aku suka belacan, kenapa kau tak letak belacan? Memang banyak tahu belacan. Sebab tu nanti bila dah masak, kena rasa jugalah garam tu semua, jangan letak banyak. Sebab belacan ni dah masin kan. Okay. Seperti biasa, sambal tumis, minyak kena lebih lah untuk garing. Okay, kita biar minyak panas. So, sementara tu kita blend. Sekejap tau. Kita pakai okay, bisinglah sikit kita tengah blend. Nak blend. Tarik sikit. Kita adjust. Sini minyak dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa yang ada alahan tak boleh makan belacan, dan tak payah je letak belacan. Tak letak belacan pun tak apa sebenarnya. Kita tumis bawang belacan ni semua sampai garing. Hai Kak Ann, alamak malulah. Kak Ann ni lagi pandai masak. Masakan dia sedap tau, especially sambal goreng dia memang best gila. Tu main. Saya
macam tu lah. Budak-budak ni nak main kereta lah, apalah kat dapur ni kan. Toilet, bawa bertenang toilet, bawa bertenang. Toilet, bawa bertenang, bawa bertenang. Mana tisu? Mana tisu? Tisu kat mana? Tisu kat mana? Tisu. Air apa tu Pak? Air gas? Ya Allah. Tak mana pergi tisu? Memang habis ke tisu? Ya Allah. Melekit tu nanti Adi. Mop cepat. Macam biasalah. Kita memang tak suka. Umi. Saya. Nak Rauda. Nak Rauda? Kak Rauda kat dalam bilik lah. Dia tolong gantung barang Umi jap. Okay. Kita tumis saja sampai dia garing. Okay. Sambal tumis, kita memang selalu buat kuah banyak. Sebab satu kan, boleh meratah. Kalau kata maksudnya meratah kuah tau. Boleh cecah dengan roti canai, boleh cecah makan dengan roti, ataupun boleh buat jemput-jemput, cecah. So sambal tumis tu memang kita boleh makan lama kan, banyak kali. Biasanya macam tu lah kat rumah ni. Kalau kata habis rencah isi dalam tu, tak kisahlah sambal tumis apa, sotong ke apa kan. Kuah tu biasa memang kita akan makan sampai habis. Sebab diorang suka. Sebab tu buat kuah lebih. Even tengah makan dengan nasi pun kuahnya memang lebih tau. Memang banyak, penuh satu pinggan. Memang merah je nampak nasi tu. Tu antara favourite dekat rumah ni lah, sambal tumis. Especially bapak kita lah, dia memang suka sangat sambal tumis. Nanti pun kita perlukan lah air asam. Okay, kita biar lagi dia belum garing. Kalau ada orang yang tak suka pakai asam keping, air asam Jawa, boleh pakai asam keping. Ya? Yeah? Macam saya memang prefer pakai asam Jawa lah. Kalau asam keping pun boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Kena pandai adjust. Boleh tolong pause tak kita ni Rauda? Stop dulu. Buka TV3. Boleh? Thank you. Stop dulu, buka TV3. Sambal je kan biar bawang tu. Tak ada hangit pun, lambat dia panas. Biar dia kering. Sepatutnya kalau pakai kuali yang lengkung tu, masak kat luar tu, tu kena godak cepat lah sebab dia cepat kering kan. Yang ni dia macam, sebab ni itulah macam cakap ni seramik. Seramik tak berapa panas sangat, lambat. Kalau induction dia cepat panas. Okay, dah buat dah air asam. Alright. Jom.
Nampak? Biar lagi, biar ada kering sikit lagi. Maksudnya bukan kering apa, biar ada garing tau. Balik, take sudu. Ambil sudu. Ambil ni, sudu ni. Take lah, give to me. Thank you. Nah, sudu. Sudu. Okay, ni sebab banyak. So, bolehlah letak cili lebih sikit. Tapi cili ni pedas. Memang pedas. Cili ni memang pedas. Tak bolehlah letak terlalu banyak. Nanti kan takut tak termakan kan. Okay, kita letak 4 lah. Banyak sangat. Alright. Kalau banyak sangat nanti takut terlalu pedas. Terlalu pedas nanti kan tak termakan. Nanti lagi buang. Membazir kan. Kalau buang tu amalan syaitan. Membazir. Tadi kuih tiaw tu 2 bungkus letak 2 sudu setengah tadi kan. Tu pun pedas tau. Terasa lah pedas dia. Tapi sebabkan kita letak kicap tadi, so dia tak adalah pedas yang sampai langsung tak boleh makan. Maksudnya dia makan tu rasa kuih tiaw pasar malam tapi rasa pedas. Macam tu. Okay, yang ni kan kita tumis lah sampai pecah minyak. Maksudnya sampai garing. So kena dah tunggu tutup. Nah, boleh simpan. Hai Ada. Rajin pula kau nak tengok akak live ni. Sabar je lah. Laudah tolong simpan. Laudah tolong simpan. Laudah. Kenapa kau elek? Kenapa? Laudah tutup ni. Tutup. Tutup. Jangan buka. Jangan mandi tutup. Sekarang. Allah Akbar. Tengok. Kau main kuat lah menggodak ha? Sampai terbang. Kakak main kah? Kakak main kah? Bahasa alien. Hanya orang yang faham dia faham. Siapa? Engkau lah. Kau mainkan. Kau mainkan. Reda ambil kain yang jatuh tu. Tengok masuk. Tidak. Tu kain tepi tu. Ini. Kain putih. Tidak. Basuh letak kat sini. Sebab tu meleleh-leleh. Lipat lah. Okey. Kita kena biar sampai dia pecah minyak. Sampai dia garing lah. Kain minyak apa ni? Kain minyak tu adalah santan yang kita masak sampai dia naik minyak. Sampai dia jadi kayu. So nanti minyak dia yang kat atas tu kita buang. Maksudnya asingkanlah ke tepi kan. Dia punya sedak tu yang kita pakai. Itulah dia punya. Ni dia betul. Ni lah tek minyak ni kita buat ni. Gila lah.
satu rumah bau. Bau dia wangi tau. Kan memang santan masak bau wangi kan. Memang wangi gila bau dia satu rumah. Oh. Kenapa Violet? Okay, kita biar sekejap. Okay, kenapa kita share apa yang kita masak? Sebenarnya, ni salah satu cara kita nak build up kita punya confident level dalam memasak. Sebab selama ni memang rare lah kat rumah ni kalau kita masak. Sebab selalunya Bang Din yang masak. Sebab taklah daripada dulu, kalau rasa nak makan dulu kan arwah mak sihat. So kalau rasa nak makan apa je dia memang pantas buat, lebih tangkas kan. Lepas tu dia masak memang sedap gila lah. Tak payah cerita lah kita anak kan. Siapa-siapa pun anak yang mak masak memang sedap. Goreng telur pun sedap. Feeling dia lain macam. Jadinya sampailah, dan disebabkan kita memang duduk dengan mak. So sampai besar lah, sampai kerja pun memang mak lah juga masak. Sebabnya kita memang tak duduk rumah. Pagi subuh keluar, gelap, balik malam menjelang pukul 10-11. Jadinya memang balik, memang ada lauk, mak masak je lah kan. Lepas tu Sabtu Ahad memang tak duduk rumah, ada game, ada netball tournament. Normally memang almost every week ada. So bila ada tournament tu, lagilah memang tak duduk rumah kan. Makanya begitulah rutin. Sampailah 2009, kita 2009 mak dah tak sihat. Mak dah start sakit. So masa tu tak adalah beria sangat pun makan. Maksudnya kat rumah ni makan masa tu kita masih tak masak juga. Sebab maksudnya masa mak sakit tu kita pun sakit. Kita pun kaki operate, tendon rupture. So tendon rupture tu kita memang lamalah bersimen sampai peha kan. Memang tak berjalan, tak bergerak. So mak sakit tu lebih kurang masa tu lah. Dia sempat jaga sekejap je dalam sebulan. Lepas tu dia collapse. Masa tu kita pun tak ingat lah. Masa tu bermulalah episod mak tak masak. Kita tak ingat siapa yang masak masa tu. Sebab kita pun memang tak boleh masak. Memang tak ingat. Then 2010 kahwin. Lepas tu husband pula yang masak, Bang Din masak. So bila Bang Din masak, dan nampak lah talent dia. So arwah mak boleh ajar pula semua resepi, cara-cara kan masak. Mak ajar kat Bang Din sebab air tangan dia sedap. So Bang Din masak, selera lah satu rumah makan. Especially mak lah. Mak memang suka gila air tangan Bang Din. Kita pun memang menumpang sekali lah kan. Menumpang sekali makan. Okay. So bermula daripada tu, bila Bang Din offshore, kan kita pun kerja kan kat rumah. So it's either mak masak lauk simple-simple atau beli je kan. Kalau mak dialisis, dia akan beli je lah dekat sederet tempat dialisis dia tu. Memang ada kedai makan tu, memang pot dia lah. Kalau macam kat rumah, dia biasanya pagi sarapan biasa mak akan buat nasi goreng dia tu. Nasi goreng power sedap. Memang nampak bodoh tapi memang kita boleh makan semangkuk besar tau, boleh habis. Tu memang biasa dia akan tinggalkan lah kat rumah. Dan balik nanti dia akan bawa lauk daripada pusat dialisis tu. Kita memang tak ada kat rumah. Kita kerja kan. Kalau Bang Din offshore lah. Masa tu masih kerja tau. Kita berhenti kerja dalam 2012 macam tu. So masa tu lah baru totally kita tak adalah totally kat rumah pun. Kita berniaga juga. Kita buka booth, buka kedai dekat expo semua kan, dekat downtown. Pun tak duduk rumah juga. Jadinya kalau mak nak makan apa-apa masa tu, beli je lauk. Aci tak?
lauk beli. Tapi masa tu ada Kak T lah. Betul lah, masa awal-awal tu ada Kak T. Kak T tu macam pembantu lah. Bang Din ada ambil pembantu. So Kak T tu tolong lah. Apa-apa yang nak masak, mak akan suruh dia potong-potong siap-siap blend. Tapi nanti mak lain tumis, tengok. Macam tu lah bila masa mak tak dialisis kan. So bila hari yang mak dialisis, Kak T tu setakat buat-buat nasi goreng, benda lauk-lauk biasa. Dia pun tak pandai tau makan lauk kita. Dia pun suka lauk-lauk dia. Lauk dia memang very simple lah. Macam pendang-pendang, air-air tu je. Kadang-kadang dia teringin nak makan nasi dengan garam. Kita kata lauk ada. Dia kata dia tak pandai makan satu. Lepas tu dia kata teringin, selera dia nak. Suka hati lah kita cakap kan. Kita bukan tak bagi makan. Dia tak makan. Lepas tu dia banyak ikan yang dia tak makan. Tu Kak T tu lah. Okay, lepas tu memang sepanjang kita kahwin dengan Bang Din, boleh kira lah kita masak berapa kali. Sebab bapak kita ni cerewet. Nanti tu tak kena, ni tak kena. So bila dia komplain tu macam Allah, sakitnya telinga dengar, bingit tu. Jadi bila kita, yelah darah muda kan, tak larat nak dengar. Jadinya bila tak larat nak dengar tu, memang daripada asyik kena bebel. So kita prevent diri kita daripada buat benda macam tu yang boleh menyakitkan hati, menyakitkan telinga kan. So kita tak masak lah. Kita prefer beli. So bila kita beli, nanti kita tanya je lah dia nak makan apa semua kan. So dia punya, kita beli je lah apa yang dia makan. Okay. Kita start masak ni pun baru je yang PKP ni kot. Sebab sebelum ni PKP, Bang Din ada je kat rumah dia masak. Kalau kita malas masak, kita beli je. Beli pun beli sekadar lauk yang nak makan je diorang. Tak ada nak beri banyak pun. Sebab budak-budak biasalah bila dia ada lauk, lepas tu ada jajan, dia akan prefer makan jajan daripada lauk kan. So sekarang ni Sejak yang PKP 3.0 ni, Bang Din kena kerja luar. Dia pergi Brunei. Jadinya kita terpaksa lah masak. Takkan Syed nak beli je. Mana larat. Sale margin tak adalah besar mana pun nak kena beli hari-hari kan. So itulah yang kita dah kerap masak sekarang ni. Dahsyat tak? So tu yang menyebabkan kita kerap masak sekarang ni. Jadinya bila kerap masak tu, kita akan masak lauk yang orang semua makan lah. So kat rumah ni memang one of the lauk adalah sambal tumis. Tak kisahlah apa jenis sambal tumis pun, tu memang dia orang makan. Maksudnya merah-merah, sambal tumis ke, asam pedas ke. Lepas tu kalau lauk yang warna lain-lain sikit, masak lemak cili api. Ungkep, tu antara yang laju lah kat rumah ni. Kalau kurma, masak semalam adik masak kurma, ada lagi baki. Tak tahulah dia orang tak makan ke, tak suka ke. Yalah sebab benda-benda macam tu, mungkin sebab tak pedas sangat kot. Dia orang jadi macam tak berapa ni kan, tak berapa laju. Kari hari tu sebab habis, sebab makan dia masak sikit, masak ngam-ngam. Tu habis lah. Tapi yang kurma semalam tak habis lah. Ada lagi lauknya dan dia orang tak makan pun hari ni. Tu yang kata bapak kita memang lagi tak makan lah kurma tu, sebab pakai ayam biasa kan, ayam bandar. Memang lagi lah dia tak makan. Okay, nampak tak? Kita biar dia garing lagi. Tak berapa merah sebab kita tak nak. Okay, nanti kan kita letak cili pedas tau. Cili tadi tu pedas. Sekejap kita rasa pedas tak? Kalau tak pedas kita boleh tambah lagi sikit. Bismillah. Lah kita rasa tak pedas, boleh tolerate lagi. Tapi yang lain kat dalam rumah ni, kita tambah lah sekejap je, setakat satu sudu tu garing dia sekejap je kan. Janganlah pedas. Apa kalau pedas kan kita lebih kaya asam. Okay. Kak Isha, tolong ni Kak Isha.
Kejap je ni. Ni ah. Minta tolong titik kan. Sudah bau. Sedapnya bau. Ya ke? Bau je sedap. Ya, Bang Din. Kita masak sambal tumis udang. Raden. Tahi minyak. Letak tahi minyak. So, tahi minyak tu antara yang menyebabkan kurang ni lah. Kurang pedas. Dia akan jadi lemak kan. Sedap. Tahi mana? Tahi minyak. Bukan tahi orang. Kau ni. Okay. Nah. So kita biarkan lah sikit lagi. Sebab tadi dah tambah lagi satu sedu. Bersihkan. Pisau. Bersihkan dan buang. Titik sikit. Tahu tak tu siapa yang tengok tu? Raudah. Rajin nak tengok masak. Tolong tak mau. Sekejap. Kau dah tengok ni? Apa dia pergi sikit? FB kau lah tu. FB orang lain. FB Isha. Dah, Mbak Isa. Apa tu ada ekor dia ni? Tepi. Ada juga tarik minyak. Boleh demam. Tarik minyak ada juga tarik boleh mamam. Itulah. Ni tarik minyak mamam lah. Mama, boleh mama. Tarik minyak ni memang titik. Tarik minyak ni memang sedap lah. Berlemak je. Apa? Okay. Sopan santun je kan. Okay. Nak bagi wangi sikit kan, kita letaklah serai titik. Kita nak bagi wangi sebenarnya. Sebenarnya tak ada serai pun tak apa. Tapi kalau letak sedap lah sikit bau dia kan. Ni patut sebenarnya serai ni letak tadi. Sebab tadi masa tumis tu ingatkan tak ada serai. Sekali tengok-tengok oh ada lah. Tapi serai memang serai dah lama lah. Kurus. Tak payah dah Isha. Isha. Tengok punya lah. Saya. Sayang. Sayang. Okay. Kalau dekat rumah orang lain tak tahulah kan makanan favourite apa. Tapi kalau kat rumah ni memang semualah yang jenis sambal-sambal. Mungkin kat rumah orang lain ada yang suka kari. Kita tengok juga ada kawan kita memang suka kari. Suka sangat kari. Kita rasa macam lauk kari tu antara lauk yang berulang. Macam mana rumah kita ni sambal tumis. Macam tu lah kat rumah dia, lauk berulang. Okay, ni adalah stok udang. Stok air udang Okay, kita tambah sikit lah. Nak bagi rasa sedap. Sedap gila lah letak stok air udang kan. Siapa yang allergic seafood, tak payahlah letak. Ya? Yeah? Siapa yang allergic seafood, tak payah letak. Kita boleh tukar lah. Sambal tumis ni tak letak seafood pun tak apa. Kita buat dia as sambal tumis, kuah kosong. Tak payah letak ikan bilis, tak payah letak apa kan. Allah, memang sedap lah. So kita biar lagi dia kering. Dia sambal tumis ni lagi lama masak, lagi sedap. Korang yang susah hati rasa macam nak cepat-cepat masak kan. Melainkan kalau korang nak cepat lah kan. Tapi kalau normally rumah ni memang kalau masak sambal tu memang lama lah. Sebab kita memang biarlah
sampai dia betul-betul masak, garing, kering. Macam hari tu kan, sambal sotong. Kalau nak ikut lepas masuk sotong memang berair kan. Walaupun kita dah rebus. Tapi still kita biar sampai kering. Tak nak sampai kering tu memang marvelous lah sambal tu kuah tu kan. Tengok, biar je lah. Budak-budak ni. Okay, sudi-sudikanlah share. Mana tahu ada yang berminat nak tahu macam mana cara masak sambal tumis udang letak tarik minyak. Okay, cara dia kita macam biasa je buat sambal tumis. Letak bawang putih, bawang merah. Bawang besar ni kalau lagi banyak lagi sedap lah, manis kan. Bawang putih, bawang merah atau bawang besar lah kalau tak ada bawang merah kan. Bawang besar. Lepas tu halia dengan kunyit tu optional. Ya, tu optional. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Boleh je buat sambal tumis tak ada letak halia kunyit tu. Ya. Lepas tu blend, kita letak belacan. Belacan pun optional. Kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi biasa sambal kalau tak letak belacan tak sedap sebenarnya. Okay, kita letak blend semua. Lepas tu kita tumis. Lepas kita dah tumis sampai dia garing, naik bau, kita masukkan cili kering. Cili yang dah dikisar. Tadi kita pakai 4 sudu setengah. 4 sudu lebih kan. Okey. Lepas tu kita tumis lagi sampai garing lah, sampai pecah minyak. Okey. Lepas dah pecah minyak tadi dah sebenarnya dah kering, dah garing. Kita tambah pula dengan stok udang. Stok air udang. Untuk apa? Stok udang tu lah. Stok udang tu tujuan dia nak bagi dia lagi rasa sedap. Kak Oji first time masuk tarik minyak. Ada je banyak. Rasanya mungkin mak masak akak tak pernah rasa kot. Memang rajin je mak masak sambal tumis udang letak tarik minyak. Tapi sebenarnya malas nak buat. Tarik minyak tu lama kan. Santan tu nak kena masak api kecil je. Kalau tak nanti hangit. Bila hangit pahit kan tak sedap. Api kecil, lepas tu kena rajin godak sampailah dia naik. Dia jadi tarik. Lepas tu minyak berladung kat atas. Hampas yang kat bawah tu yang kita ambil. Yang minyak tu kita asing. Kita tak ambil pun. Wah. Sedapnya. Okay, udang kita tak masuk awal-awal sebab udang ni masak dia sekejap je kan. Arwah atuk tak ada pula. Tak tahu. Mungkin ada kot atuk masak letak tarik minyak. Akak tak perasan kot. Sebab bukan perasan sangat pun benda tu. Nanti nampak kuah dia macam lebih macam ala-ala macam nampak letak telur. Tu je. Sampailah masa letak udang. Kuah banyak kan? Memang suka kuah banyak. Okey, masa ni kalau rasa nak letak asam, kalau kata siapa pakai asam keping, dah boleh letak dah masa ni asam keping. Macam kita pakai asam kan. So kita biarlah dia kering lagi sikit. Lepas tu boleh letak. Nampak kuah banyak gila kan? Kuah banyak ni sekejapan je habis. Sekejapan.
Sekarang ni TV pun dah start banyak cerita lama-lama kan, ulang-ulang. Sebab diorang pun rasanya dah tak ada material dah. Kebanyakan production kita tengok kan macam ada hari tu kan beberapa cerita yang diorang minta maaf, terpaksa ditangguhkan, terpaksa sambung, terpaksa stop kan tayangan sebab diorang tak dapat buat penggambaran kan kerana PKP. Ada problem. So memang begitulah lumrah sekarang ni. Okay, kita letaklah air asam. Hai Cik Oji. Tunggu nak makan. Yelah tu betul lah kak. Dia tunggu nak makan kak. Bukan nak tolong. Tengok. Tahan dia tengok live. Yam pandai lah. Lapar lah masing-masing. Satu hari belum dapat nasi kan. Dia bagus macam tu sebenarnya. Kita bagi dulu yang ringan-ringan. Setakat yang goreng-goreng, mi goreng, kuih goreng siang kan. Barulah lauk tu habis tau kalau kita masak. Kalau tak, macam cakap tadi, kita masak nanti kan, dia akan pilih yang benda-benda ala yang lain-lain selain daripada lauk. Dah nanti membazir. Okay. Rasa macam dah terbanyak tadi buat air asam. Kita biar dulu. Kita rasa ni. Kalau masam, tak payah letak dah lah. Kalau dah cukup masam ni. So, kita bolehlah biar sampai dia kering. Okay, masa ni bolehlah masuk tek minyak ni. Geramnya. Lepas tu kita godak. Wangi tau. Memang wangi gila. Minyak kelapa kan memang wangi lah. Dia tak sama dengan kerisik tau. Sebab kerisik tu daripada kelapa parut. Daripada kelapa parut kita masak, kita goreng dia, goreng tanpa minyak, goreng kering sampai dia garing. Lepas tu kita tumbuk dia sampai keluar minyak. Kalau yang taik minyak ni, kita pakai santan dia yang kita masak. So tak samalah bila santan dia yang masak. Kita biar sampai dia pecah minyak. Ni sebenarnya tak cukup ni taik minyak ni tadi ni. Sikit sangat kita buat. Tuang tadi santan ni nampak macam banyak. Dah jadi sikit. Nak buat balik, nak tunggu tak kuasa. Boleh kan? Memang tak kuasa lah. So macam ni dah siap lah ni. Nanti tinggal tambah perasa lah. Siapa yang suka letak garam. Garam memang kena letak lah. Siapa yang suka letak Ajinomoto ke, sesedap rasa ke, boleh letak. Nanti kejap lagi bila dah kering sikit. Hai Suana. Baru first time tengok buat sambal tumis letak taik minyak. Banyak lah. Kita dulu masa arwah mak ada, memang rajin ni. Mak memang rajin lah buat. Dia taik minyak ni banyak lagi sedap sebenarnya. Lepas tu ada juga cara lagi satu yang mak masak. Dia tak buat taik minyak asing. Dia letak santan. Tapi kan dia akan masak lama gila, api kecil sampai kuah tu jadi bergentil-gentil belah atas tu. Nampak macam ada taik minyak. Tu pun sedap. Cara tu pun sedap. Tapi tu macam kita kena try dululah sebelum kita ajar. Sebabnya macam ingat-ingat lupa cara mak masak tu. Suana boleh je try. Tapi masa buat taik minyak tu kena api kecil gila tau. Sebab kalau tak nanti takut pahit pula kan. Jadi hangit. Kalau lebih taik minyak sebenarnya lagi bagus. Lagi sedap. Lagi bagus. Lagi sedap sebenarnya. Taik minyak kan lemak kelapa. Minyak kelapa tu kan. Kelapa masuk memang sedap. Ini taik minyak lah. Nanti kita try dulu masak sambal tumis. Nak recall balik sebenarnya sambal tumis yang letak santan.
nak recall cara mak. Sebenarnya sebab dulu waktu mak masak, walaupun mak tak bagi kita tolong, mak tak bagi kita masak, kita rajin juga tengok je mak cakap. Mak kita Maya tengok je tau, tengok je bukan tolong. Sebab dia tak suka orang kacau dekat dapur, berkecah. Kalau dia buat seorang tu laju, nanti kalau ada orang, dia jadi sangat messy tau kat dapur. Dia kata, malas dia tak bagi. Tu yang kalau dia masak tu memang dia seorang-seorang je. Boleh Suhana, nanti boleh try. Itulah Kak Oji, kat rumah Kak Oji semua dah tidur Kita orang barulah nak makan kan. Lambat memang tak bagus. Tapi beginilah dia orang. Memang jenuh lah nak suruh makan sama-sama tu. Ya Allah, agaknya kena ada Bang Din juga kat rumah ni, barulah agaknya semua makan sesama duduk kat meja. Kalau tak adalah. Seorang ke hulu, seorang ke hilir. Okey. Ni dah siap dah sebenarnya, kita tinggal tunggu kering je. Dah siap dah, tunggu kering. Lepas tu kita letak garam. Letaklah garam sekarang. Hai Uncle Adi. Uncle Adi pun ada tengok. Malu je. Mak Wi masak lagi sedap Uncle Adi. Ni saja je. Ajak kawan-kawan tengok. Mana tahu kawan-kawan boleh try. Kadang-kadang orang duduk PKP kat rumah ni tak ada idea kan nak masak apa. Kan asyik lauk yang sama je. Ni try. Okay. Kita kopek udang ni buang kulit semua sebab dah tahu dah budak-budak ni punyalah malas nak mengopek kulit udang. Kalau masak sambal tumis, ada kulit udang, udang tu tak berapa laku tau. Tapi kalau masak sambal tumis, tak ada kulit udang. Allah, kau tengok sekejap lagi kan, hilang, berdesuk. Dah licin dah udang. Tengok, makan nak, kopek udang malas. Jadinya ni tugasan dia orang lah, nak kena kopek kulit udang ni kan. Okay, kita biar Kita biar sampai dia kering. Nampak tak? Okay, nanti kan kita share gambar sambal yang dah kering. Takkan nak tunggu sampai kering kan? Boring pula korang. Korang boleh buatlah apa-apa kerja lain dulu. Nanti sekejap lagi kan kita ambil gambar, kita share kat wall. Gambar sambal yang dah kering, yang dah okey lah, yang bagi kita sedang elok dah tu. Okay? Jumpa lagi sekejap lagi. Ni Mak Wi yang tengok. Mak Wi tengok, malu lah Mak Wi. Maya masak sambal tumis udang taik minyak. Letak taik minyak. Mak Wi masak apa hari ni? Tengok. Abah dah tanya dah. Masak apa tu? Okey lah. Nanti kita jumpa lagi. Maya akan upload gambar yang bila dah kering lah. Jadi terpulang sebenarnya kalau korang suka berkuah-kuah banyak macam ni boleh je. Maya okey je macam ni. Cuma nak bagi pekat lagi sikit lah. Maksudnya nak bagi kering lagi sikit. Dia kuah kalau kering sikit. Sambal ni sedap. Nanti next tengoklah kita share menu lain lah pula kan. Boring kan. Kita try kuih ke? Rajin ke nak buat kuih? Kuih ni takut sebenarnya. Takut tak jadi. Kalau tak jadi, gila lah. Seadun tu lempar kan, sayang kan. Ayam masak sos tiram. Sedap tu. Itu lauk. Lauk yang menjadi antara menu wajib masa dekat Australia dulu Mak Wi. Sebab kat sana kan cili mahal gila. So susah nak dapat cili tau. Jadinya kalau kita nak berjimat cemat, memang inilah antaranya. Ayam masak sos tiram, ayam masak tiram. Memanglah itu memang antara lauk macam kena selang-seli tau masaknya. Macam hari ni masak tiram, lepas tu besok baru ada pedas. Lepas tu lusa tak pedas juga. Lepas tu tulat nanti baru pedas sebab cili dia
cili api tu 5 biji. 5 biji ke 10 biji macam tu lah. $5 kot. Macam tu lah lebih kurang. Memang mahal sangat. Tu yang tak larat. Cili api mahal. Kita kat sini sepa kan cili api. Kat sana cili api bukan main lah. Okay. Kita tunggu lagi sikit. So nanti kita jumpa lagi bukan jumpa live lah. Maksudnya korang boleh lah tengok dekat wall kejadian sambal tumis udang tek minyak ni lepas kering. Dia sebenarnya sama je macam sambal tumis. Tinggal letak tek minyak tu untuk bagi dia lemak. Dia macam ala-ala letak santan tau. Dia macam jadi lemak lah. Okay. Bye. Assalamualaikum.